Hello everyone, how are you? If you guys doing fun and doing good at home? Yes, another new chapter for Red Maths. So this new chapter is about vector dan mungkin kamu sudah biasa dengar vector ni dalam physics. So quantity vector maksud dia adalah quantity physics yang mempunyai magnitude dan arah. So untuk Red Maths ni, saya lebih emphasize tekankan tentang vektor paduan. So maksud vektor paduan ini adalah gabungan dua atau lebih vektor. So sebagai pengenalan dia, katakanlah di sini ada dua titik P dan Q. So anak panah ni menunjukkan kita bermula bergerak daripada titik mana ke mana. So sekarang ini anak panah ni menunjukkan bermula daripada titik P dan menuju ke titik Q. Bermula, berakhir. So cara penulisan vektor untuk P ke Q, cara penulisan dia adalah P, so wajib bermula dengan P dan berakhir di Q. So PQ dia punya vektor adalah sama dengan A with this wavy symbol. A ada wavy symbol di bawah. So itu adalah vektor PQ. PQ, P ke Q. So katakanlah di sini, katakanlah arah anak panah itu bertukar arah. Contohnya bertukar arah adalah macam itu. Bertukar arah. So maksudnya sekarang ini bermula daripada Q ke P. Q ke P. So cara penulisannya adalah Q ke P. So sekarang ini kamu sudah tahu vektor PQ adalah A. So kalau arahnya bertentangan, sekolah fizik sudah tentu letak negatif A Q. Negatif A with the wavy symbol. So ingat itu kalau arah bertentangan kena letak negatif. Katakanlah di sini daripada Q, katakanlah saya tulis lagi dia bergerak ke, katakanlah di sini adalah R. Dan katakanlah dia punya vektor katakanlah adalah B. So sekarang ini saya mau cari vektor PR berapa? Apakah vektor PR? So ini melibatkan vektor paduan sebab dia bermula daripada P untuk sampai ke R. So apa jalan yang dia guna? So dia kena mula bergerak daripada P ke Q baru daripada Q ke R. So dia melibatkan dua jalan. So maksudnya dia melibatkan gabungan dua vektor iaitu vektor PQ dengan vektor QR. So oleh itu cara penulisan dia PR kalau melibatkan vektor paduan, ingat bermula dan berakhir dengan R. So dia bermula daripada P ke Q dulu. Dan seterusnya daripada Q dia pergi R. Daripada vektor paduan ini kamu kena ingat, so bermula, berakhir. So bila vektor paduan ini gabungan, huruf di sini dengan di sini kena sama. Wajib sama. So barulah vektor paduan itu betul. So sekarang ini kamu sudah tahu vektor PQ adalah A dan vektor QR adalah B. So, vektor PR adalah sama dengan A tambah B. Ini maksudnya vektor paduan. So, katakanlah di sini, saya panjangkan garis ini kepada S. So diberi vektor
PS adalah sama dengan 2PR. Apakah vektor PS? Okey. So sekarang ini kamu sudah tahu vektor PR adalah sama dengan A tambah B. So kita just gantikan PR itu sebagai A tambah B, di mana PS is equal to 2, maksudnya kena darab A tambah B. Okay, wajib with the wavy symbol lah. Okay, so 2 masuk dalam saja. So darab masuk 2, so 2A tambah 2B. So ini adalah vektor PS. Okay, so ini adalah pengenalan untuk vektor. So kata kuncinya kalau vektor paduan bermula, berakhir. Okay, bila kita gabungkan wajib huruf di sebelah itu kena sama. So kena ingat itu. Kalau melibatkan nombor, so kita just darab masuk sahaja dan darab. Okay. So lagi senang sebagai contoh terus. So contoh yang pertama ni. Okay, katakanlah diberi sini, diberi vektor OA adalah A dan OB adalah sama dengan B dan OD adalah 3 OB, vektor OB. Dan vektor AB sama dengan vektor BC. So sekarang ni kita kena suruh cari vektor AB. Okay, so first step apa yang kamu kena buat dulu adalah tengok soalan dia AB. Okay, so AB. Okay, so lagi senang kita masukkan maklumat ke dalam soalan dululah. O, A. So bermula, berakhir A. So anak panahnya kena letak macam itu. So ini adalah A. Dan OB. So dia adalah B. Okay, itu saja maklumat yang dibagi soalan. Okay. So seterusnya yang melibatkan vektor. So seterusnya kita selesaikan soalan yang pertama tu. Soalan pertama adalah dia suruh cari vektor AB. Okay, so kita kenal pasti mana A, mana B ya, bermula, berakhir. Okay, so sekarang ini kita kenal pasti mana satu jalan yang dia boleh guna untuk sampai daripada A ke B ya. So daripada A ke O dan O ke B. Okay. Tambah OB. So bermula, berakhir, huruf sama. Okay, betul lah vektor paduan tu. So di mana OA adalah A ya, tapi sekarang ini arahnya bertentangan. So kena letak negatif. So negatif A tambah B. So ini adalah vektor AB. Okay. For the second one, 2. Okay, so soalan yang kedua adalah AD ya. AD, daripada A ke D. Okay. So dia bermula daripada A dan sampai ke D. Apa jalan yang dia guna? Okay. Sekarang ni ada dua pilihan. Kita mungkin boleh mula daripada A ke B, B ke D. Boleh juga. Or daripada A ke, okay lah, saya tulis sini lah. Boleh jadi AB tambah BD. Okay. So, bermula, berakhir, huruf sama. Tapi sekarang ini kenapa kita tidak boleh guna jalan ini? Because tidak ada maklumat untuk vektor B, D. So, tidak boleh diselesaikan. So, kita kena cari jalan lain. Okay, so jalan lain dia adalah AD, AO, OD. Okay, AO, OD. Okay, so kita tulis AO tambah OD. Okay, di mana OD ni dibagi dia sama dengan 3 OB. So kita ganti setelah OD itu sebagai 3 OB. So AD adalah sama dengan AO tambah 3 OB. Okay. So sekarang ini kita sudah tahu vektor AO adalah dia arah bertentangan dengan OA, so kena letak negatif. Okay, so tambah 3 darab dengan OB adalah B. So kita just selesaikan
A tambah 3B. So, ini adalah vektor AD. Okay. So, tengok soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, dia suruh cari vektor OC ya. Okay, so OC jalan mana yang kita guna? Dengan maklumat yang cukup. Okay, so kita boleh guna jalan OB, BC. So OC is vektor paduan dia O bermula daripada O. Okay, dan daripada B dia pergi C. Okay, kena pasti dulu bermula berakhir huruf sama. Okay, vektor paduan betul. So OB adalah B tambah BC. Di mana BC ni dia sama dengan AB. Dibagi dalam soalan. Okay, so kita ganti saja BC itu dia adalah sama dengan AB dan AB itu kita sudah tahu dia adalah daripada soalan pertama tadi. Okay, so kita ambil AB adalah negatif A tambah B. Okay, so ini tambah tolak jadi tolak, tambah-tambah jadi tambah. So jawapannya adalah negatif A tambah 2B. Ini adalah vektor OC, vektor paduan dia. Okay, question 4. Okay, so yang keempat ini dia adalah CD. So CD, apa jalan yang dia guna? CB boleh juga. Okay, jalan pertama yang dia boleh guna CB, BD. Tapi kita tidak boleh guna jalan tu sebab maklumat BD tidak diberi. So kita kena cari jalan lain yang ada cukup maklumat. So kita boleh guna CO tambah OD. Okay. So bermula berakhir huruf sama. Okay, vektor paduan betul. So CO adalah daripada atas tadi, tapi dia adalah ada bertentangan kan? OC tadi sekarang CO, so kena letak negatif. Negatif A tambah 2B. Dan OD ni kamu sudah tahu OD sama dengan 3OB. So tambah 3OB. So darah masuk negatif, 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 positif, negatif, positif, negatif 2B. So tambah dengan 3 darab B. Sebab OB adalah B ya. Okay, so selesaikan. A tolak 2B tambah 3B. So the answer is A tambah B. So ini adalah vektor CD. Okay. So done untuk question. Contoh for example 1. So look at the example 2. Okay, example 2. Baca soalan dulu. Diberi AQ adalah 6X dan BC adalah 4Y. So BQ adalah 4Y tolak 8X. Okay. P berada di atas garisan AB dengan 3AP sama dengan AB. Okay. So soalan yang pertama adalah cari vektor CQ. Okay. So langkah senang. Kita masukkan maklumat dulu. AQ adalah AQ 6X dan BC pula adalah 4Y. B ke C. Anak panah tu penting. Okay, so BQ adalah 4Y tolak 8X. Okay, orang tidak cukup. Okay, so CQ, soalan yang pertama. So CQ bermula daripada C ke Q. Okay, so kenal pasti mana satu jalan yang boleh digunakan dengan maklumat yang cukup. Okay, sudah tentu daripada C ke B tambah dengan B, Q. Okay, kenal pasti dulu vektor paduan dia bermula berakhir huruf sama. Okay, betul. So CB adalah arah bertentangan dengan BC kan. So kena letak negatif. Okay, tambah BQ. BQ tadi adalah 4Y tolak 8X. Okay, so ini cancel out. So jawapannya adalah negatif 8X. Wajib with the wavy symbol lah.
So, ini adalah vektor CQ. Okey, yang kedua. Kita mau cari vektor AB. Vektor AB, okey, dia mau guna jalan mana? Daripada A ke B. Okey, dengan maklumat yang cukup, kita boleh guna jalan daripada A ke Q, Q ke B. Kenapa? Sebab maklumat cukup. So, AB adalah AQ tambah dengan QB. Okey. So, kenal pasti dulu bermula berakhir huruf sama. Okey, betul vektor paduan dia. So, AQ adalah sama dengan 6X tambah dengan QB. Di mana QB ni adalah arah bertentangan tadi dengan BQ. So, kena letak negatif. Okey, QB adalah 4Y tolak 8X. Okey, so 6X tambah, kena darab perlu negatif. Negatif 4Y, okey, tambah 8X. Okey, so selesaikan je. 6X tolak, tambah tolak, tolak, tambah. Okey, so kasih selesaikan je. 6 tambah 8, 14X tolak 4Y. So, ini adalah vektor AB. Alright, okay. So, untuk soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Okay, soalan yang ketiga kita kena suruh cari PQ. Okay. So, PQ. Mana satu jalan yang kita boleh guna? Okay, jalan yang pertama yang kita boleh guna adalah daripada PA ke AQ. So, PA tambah AQ. Kita letak itu arrow. Okay, so bermula berakhir huruf sama. Betul lah vektor paduan dia. So, sekarang ini kita tidak tahu vektor AP. PA, tapi kita tahu daripada sini maklumat ada dibagi. Okay, so kita cari dulu vektor AP sebelum kita cari PA. So, daripada maklumat 3AP sama dengan AB. So, AP jadikan dia perkara rumus sama dengan AB per 3. Okay, so AB tadi adalah, kamu sudah dapat dia dalam 14X tolak 4Y. So, 14X tolak 4Y per 3. Okey, kasih ringkas dia. 14 per 3X tolak 4 per 3Y. So, ini adalah vektor AP. Okey, once kita sudah tahu vektor AP, kita boleh selesaikan soalan ini. Okey, so PA, okey, dia adalah sangan, so kena letak negatif. 14 per 3X, okey, tolak 4 per 3Y. Okey, so tambah AQ. AQ tadi adalah 6X. Okey, selesaikan sahaja. PQ, darab masuk. Okey, negatif 14 per 3X. Okey, tolak-tolak jadi tambah. Okey, so tambah 6X. Okey, kita kasih tekan kalkulator sahaja. So, kita dapat 18 tolak 4 per 3X tambah 4 per 3. Okey, so inilah jawapan dia untuk PQ. Okey, so dan untuk contoh 2, so kita tengok lagi contoh yang ketiga supaya kamu lebih faham. Okey, contoh ketiga ni, okey, dia a bit simpler. Okey, so diberi vektor PQ adalah X. Okey, vektor PQ mana? Okey, dia adalah X. Dan vektor QR. QR is
4Y. Okay. So bila letak arrow tu kena betul lah, bermula berakhir. Okay, so QR pula bermula berakhir. Okay, so kita mau cari sekarang soalan yang pertama adalah PR. So vektor PR, okay, so dia bermula daripada, okay, PR bermula berakhir. So mana satu jalan yang cukup maklumat? So obviously daripada PQ dan QR. Alright, okay. So PQ kamu sudah tahu dia adalah X. So X, QR adalah 4Y. So ini adalah vektor PR. Dan untuk question 2, QS. Okay, QS. Okay, mana satu jalan yang boleh digunakan? Okay, so QS, okay, dia adalah daripada QR tambah dengan RS. Okay, kena pastikan kamu punya vektor paduan betul, bermula berakhir huruf sama. Okay, betul lah kan? So QR adalah 4Y dan RS adalah, dia bagi, okay, sorry tadi saya lupa. SR adalah 4X daripada soalan. Dan sebab arahnya bertentangan, so kena letak negatif. Okay, so biasanya kita tulis huruf yang di depan dulu dan huruf yang kemudian. So negatif 4X tambah 4Y. So ini adalah vektor QS. Okay, dan untuk question contoh 3. Okay, sekarang saya bagi contoh SPM. Contoh SPM. Okay, so daripada sini kalau kamu tengok, baca soalan dulu. Diberi A, B, C, D sebuah segi empat selari. Okay, ini isi paling penting. Segi empat selari. Okay. So titik E berada pada AB. Okay, sorry ya, sini tadi saya lupa ada E ni. Okay, berada pada titik AB dengan keadaan dia bagi dalam bentuk nisbah. Alright, okay, nisbah dia bagi. AE nisbah EB sama dengan 2 nisbah 1. Okay, diberi vektor EB. Okay, vektor EB di sini, vektor EB dia adalah 4U. Dan AD is 3V. Okay. So untuk ciri-ciri segi empat selari ini maksudnya kamu sudah tahu panjang AD sama dengan panjang BC dan panjang AB sama dengan DC. So disebabkan oleh ciri-ciri segi empat selari ini kita boleh cakap AD selari dengan BC. So vektor AD ni dia sama dengan vektor BC. So sini pun 3V. Y sebab dia adalah sama panjang dan dia adalah selari. Kalau selari dan sama panjang, vektor bagi kedua-dua titik adalah sama. So kita boleh juga cakap vektor DC dengan vektor AB adalah sama. Y sebab panjang DC dengan AB adalah sama. Okay. So berdasarkan itu kita boleh selesaikan soalan ini. So soalan yang pertama cari vektor AE. Okay, vektor AE dulu. Okay, so vektor AE. Okay, so sebab berdasarkan A ini kita tidak perlu vektor paduan sebab dia bagi maklumat daripada nisbah. Okay, kalau nisbah kamu boleh tukar dia kepada pecahan. So cara untuk tukar dia kepada pecahan. Okay, tengok ni jangan lupa. Okay, so kalau kita mau tukar dia kepada pecahan, dia adalah AE per EB. So equal to 2/1. Okay, 2/1. 2/1. Okay, so AE ni dalam silang je. So AE sama dengan 2E. So kita boleh cakap vektor AE sama dengan 2 kali vektor EB.
So, jawapannya AI sama dengan 2 darab EB adalah 4U. So, jawapannya adalah 8U. Okay, vektor AI. Okay, so untuk contoh yang kedua, soalan yang kedua, okay, 1 markah nih ya. Okay, sebabnya adalah 2 markah. So, cari ET. Okay, vektor ET. Okay, mana satu jalan yang kita boleh guna? Okay, so kita boleh guna jalan E bermula daripada E untuk sampai ke T ya. Kita boleh cakap kita boleh guna jalan EA AT. Okay. ET sama dengan EA tambah AT. Okay, tapi sekarang AT ini kita tidak tahu berapa kan. Okay, tapi kita boleh cari berdasarkan maklumat ini. Okay, so sekarang ni AT dia adalah 1/2. Sebab ini dia sama panjang, dia adalah separuh daripada AC ya. Sama panjang sebab, so kita boleh cakap panjang AT adalah separuh AC. So bagaimana kita mau tulis dalam bentuk persamaan? AT sama dengan 1/2 AC ya. Okay, AT sama dengan 1/2 AC. Dan sekarang ini AC kita boleh cari. Okay, di mana AT sama dengan 1/2. Okey, apa vektor paduan bagi AC? Okey, AB, BC. Kan? AB tambah BC. Okey. So, bermula berakhir huruf sama A. Okey, betul lah vektor paduan bagi AC. Okey, sekarang ni AB, kamu tahu sudah AE adalah 2an, 8U. Okey. So, AB adalah 8 tambah 4. Okey, so 1/2 12U. Faham kan? Okey, dia tambah saja. Okey, so tambah dengan 3V. Okey. So, masukkan sahaja ke dalam 1/2 ni dah masuk. So 1/2 darab 12, so kamu dapat 6U tambah dengan 3/2V. Okey, so ini adalah AT. Tapi kita bukan mau cari AT, tapi kita mau cari ET. So ET adalah EA. Okey, so kena minus sebab arahnya bertentangan. Tambah AT 6U tambah 3/2V. Okay. So, jawapannya adalah ringkaskan negatif 2U tambah 3/2V. So, ini adalah vektor ET. Okay. So, ini 2 markah. So, untuk soalan SIM 2019, okay, 3 markah ini adalah contoh soalan SPM yang sebenarnya untuk vektor untuk kertas 1A. Okay, so hopefully sebagai 4 contoh ni kamu faham. Okay, secara rumusan dia vektor paduan. Okay, kata kunci untuk hari ini yang kamu kena faham. Okay, so bila ingat vektor paduan yang melibatkan gabungan 2 atau lebih vektor, so cara penulisan dia contohnya vektor AB dia adalah AQ tambah dengan QB. Bermula berakhir dan huruf wajib sama. Okey, wajib pada anak panah dan kalau ada bertentangan kena letak negatif. Okey, so itu adalah pengajaran untuk hari ini vektor paduan. So hopefully you guys understand and see you in the next topic. Thank you.